iaitu proses pergerakan dalam bumi ataupun proses endogenik. Okey, dalam proses endogenik ada beberapa tajuk yang perlu dikuasai oleh anak-anak pelajar, iaitu yang pertama ialah tenaga endogenik, yang kedua teori pembentukan benua, yang ketiga ialah proses lipatan kerak bumi, yang keempat proses sasaran atau gelinciran, dan yang kelima ialah pembentukan gunung berapi. Bagi setiap tajuk, cikgu akan sediakan satu video. Baik, hari ini kita tengok tenaga endogenik. Apa itu tenaga endogenik? Tenaga endogenik ialah tenaga yang berpunca dari dalam kerak bumi. Telah cikgu terangkan bahawa tenaga terbahagi kepada dua, iaitu endogenik dan exogenik. Endo bermakna tenaga yang berpunca dari dalam kerak bumi, manakala exo adalah dari luar bumi. Okay. Jadi hari ini kita akan bincangkan tenaga endogenik. Jadi tenaga ini terdapat di dalam lapisan mantel. Bagaimana tenaga ini wujud? Tenaga ini yang terdapat di lapisan mantel kerana keadaan dalam lapisan mantel yang panas menyebabkan wujudnya tekanan tinggi serta menjadikan batuan di kawasan tersebut separa cair. Keadaan ini menghasilkan tenaga arus perolakan yang mana menyebabkan berlakunya pergerakan dalam bumi. Ada dua bentuk tenaga endogenik, iaitu tenaga graviti dan tenaga haba. Apa itu tenaga graviti? Tenaga graviti ialah pertambahan momentum planet yang berlaku kesan daripada putaran bumi. Tenaga radiogenik ataupun atom yang berada dalam minera uranium, plutonium dan juga thorium. Yang ini terdapat dalam bumi. Itu menghasilkan tenaga graviti. Manakala tenaga haba ialah tenaga yang terdapat dalam lapisan bumi di kawasan batuan separa cair dan panas, yang mana ia menghasilkan arus perolakan yang akan menggerakkan lapisan kerak bumi. Telah cikgu nyatakan sebelum ini, bumi kita dibahagikan kepada 3 lapisan, iaitu kerak bumi, mantel dan teras. Jadi pergerakan akan berlaku di lapisan kerak bumi akibat daripada terhasilnya arus perolakan di kawasan mantel. Pergerakan pada lapisan kerak bumi ini akan menghasilkan kepelbagaian keadaan ataupun proses yang menyebabkan berlakunya lipatan, sesaran, gempa bumi ataupun pengaliran lava gunung berapi. Ini adalah rajah menunjukkan bagaimana tenaga graviti itu terhasil, yang dikatakan sebagai kesan daripada momentum Planck. Teras bumi juga elektromagnet. Walaupun kerak pepejah, teras bumi dikelilingi oleh campuran besi lebur dan nikel, dan medan magnet bumi adalah disebabkan oleh arus elektrik yang mengalir dalam teras lebur. Arus ini adalah beratus-ratus batu lebar dan alirannya pada beribu-ribu batu sejam seperti bumi berputar.
Medan magnet yang berkuasa dialirkan keluar melalui teras bumi, melalui kerak dan memasuki ruang. Jadi itulah yang menghasilkan daya graviti bumi. Jika bumi berputar terlalu laju, dia akan mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Ini menunjukkan rajah di mana arus perolakan itu berlaku. Di bahagian ini, lapisan ini adalah kerak bumi. Lapisan ini pula yang cikgu tunjukkan ini adalah lapisan mantel. Di lapisan mantel yang separah cair inilah berlakunya arus-arus perolakan. Yang disebabkan oleh tenaga haba yang tinggi, maka pergerakan di sini akan memberi kesan kepada kerak bumi. Okey, kesan yang berlaku dalam endogenik akan menghasilkan pelbagai proses. Dan proses ini akan diterangkan satu persatu. Baik, proses yang pertama yang cikgu dah sebutkan sebelum ni ialah pembentukan benua. Yang kedua ialah lipatan kerak bumi. Yang ketiga, gelinciran kerak bumi. Dan yang keempat ialah aktiviti gunung berapi. Kita akan pergi kepada yang pertama, iaitu teori pembentukan benua. Dalam teori pembentukan benua, ada 3 teori yang dikemukakan, iaitu teori hanyutan benua, teori tektonik plak, dan teori rebakan dasar laut. Dalam video ini, cikgu hanya akan menyentuh teori hanyutan benua. Dan akan disambung kepada video-video yang seterusnya berkaitan dengan teori tektonik plak dan teori rebakan dasar laut. Okey, kita tengok teori hanyutan benua. Teori hanyutan benua telah dikemukakan oleh seorang ahli pengkaji yang bernama Alfred Wegener, iaitu pada tahun 1910. Apa yang dikatakan oleh Alfred Wegener? Alfred Wegener telah membuat andaian bahawa bumi hari ini pada awalnya adalah berasal dari sebuah benua besar. Satu benua sahaja. Yang dinamakan Pangaea. Kemudian benua ini akan mengalami pemecahan, berpecah ataupun istilahnya hanyut mengikut arah masing-masing dan akhirnya membentuk benua-benua yang ada seperti masa kini. Proses ini dikatakan berlaku secara berturutan mengikut perkembangan zaman batu dunia. Ini pada awalnya yang dikatakan bahawa dunia itu terdiri pada satu benua saja. Yang mana kita dapati hanya ada 2 saja. Satu daratan benua dan yang biru inilah merupakan lautan. Ini dikatakan berlaku pada 225 juta tahun yang lalu, iaitu pada zaman Premier. Dan satu benua ini dinamakan Pangaea ataupun ejaannya Pangaea. Boleh disebut Pangaea atau Pangan. Okey, ini nampak lebih jelas. Kalau dilihat dari segi kedudukan benua-benua yang ada pada masa kini, kita akan nampak ada benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika Utara, semuanya adalah bersatu. Benua Asia bersatu membentuk satu daratan.
Ini dikatakan sebagai satu daratan sahaja. Kemudian adanya lautan. Ini adalah proses yang dikatakan berlaku secara turutan. Bagaimana benua-benua itu hanyut dan akhirnya membentuk keadaan benua pada masa kini. Okay. Bermula daripada satu benua yang dikenali sebagai Pangaea pada 225 juta tahun yang lalu. Kemudian dia sudah berubah kepada yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Baik, ini yang kedua. Kita akan nampak satu benua ini sudah terpisah menjadi dua. Satu ke utara, satu ke selatan. Ke utara membentuk daratan yang dinamakan Laurasia. Sementara di bahagian selatan dinamakan Gondwanaland. Seterusnya 135 juta tahun. Terbentuknya sedemikian. Kita sudah nampak berlakunya pemisahan di antara benua-benua tersebut. Pergi kepada yang seterusnya, 65 juta tahun. Kemudiannya, kita akan nampak bahawa benua Amerika Selatan sudah terpisah daripada benua Afrika. Kemudian benua Asia semakin mendekat kepada bahagian utara benua Afrika. Dan perkara itu berlaku secara berterusan sehinggalah terbentuknya benua yang ada pada masa kini. Yang kita nampak ini benua Amerika Selatan dan Utara, Afrika, Asia, Australia dan ini bahagian Antartika. Kalau dinyatakan dalam bentuk jadual, ada nama zamannya. Zaman ini, kalau anak-anak belajar sejarah, dia ada zaman-zaman pra-Kambria, zaman Quaternary, sejarah tingkatan 4. Ini kita kaitkan dengan zaman batu. Jelaskan lagi rajah tadi. Ini pada zaman Triasik. Laurasia dan Gondwanaland dia terpecah dua. Kemudian terpecah lagi. Masih lagi pada zaman Jurasik. Anak panah itu menunjukkan arah pergerakan ataupun arah bagaimana benua tersebut hanyut mengikut arah masing-masing. Ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Akhirnya mula nampak pembentukan. Tapi pada masa ini, Amerika Utara dan Amerika Selatan belum lagi bercantum. Dan hari ini zaman Quaternary, kita akan nampak ini keadaannya. Ini lebih jelaslah daripada gambar yang tadi Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, Antartika. Di sini ada benua Eropah. Ini menunjukkan gambaran benua yang ada pada masa kini. Adakah teori hanyutan benua itu betul? Itu yang dipersoalkan. Sama ada betul ataupun tidak, itu merupakan satu kajian. Bila kajian dibuat, bila satu hipotesis dibuat, mesti ada sesuatu yang boleh menyokong kepada teori tersebut. Maka teori hanyutan benua ini disokong oleh beberapa bukti. Jadi ada 5 bukti akan cikgu sebut di sini. Akan cikgu sebut satu persatu. Bukti yang pertama ialah bukti keselanjaran benua. Yang kedua, bukti geologi ataupun berkaitan dengan batuan. Bukti yang ketiga ialah bukti fosil. Paleomagnet dan oceanic. Kita akan tengok satu persatu. Bukti keselanjaran benua maksudnya garis pantai yang sepadan.
Kalau dilihat di sini, garis pantai yang ada ni Banjaran Rocky, cikgu merahkan. Banjaran Rocky dengan Banjaran Andes ini dia berada dalam keadaan selanjar, sebaris. Bermakna dikatakan bahawa tempat ini merupakan kawasan yang bersambung dahulu. Ataupun di sini, kawasan ini, dia akan mempunyai keselanjaran daripada sini. Nampak itu dikatakan keselanjaran. Ataupun juga kita nampak ada bentuk yang hampir sama. Bentuk ini kalau diletak di sini dia akan masuk mesh. Maknanya ada satu keselanjaran, ada garis pantai yang sepadan. Itu yang dikatakan bukti pertama. Okey jelas. Pinggir pantai barat Afrika yang sepadan dengan pantai timur Amerika Selatan. Bukti yang kedua ialah bukti geologi. Apa maksud geologi? Batuan. Di mana batuan yang dijumpai di benua yang berjauhan. Contohnya benua Amerika Selatan dengan Afrika. Batuan yang dijumpai di sini dengan di kawasan ini adalah dari jenis batuan yang sama. Bila diukur, dikaji dari segi usia, usianya juga sama. Jadi dibuat andaian bahawa kawasan ini dulu adalah berdekatan. Jadi batuan itu berasal dari tempat yang sama. Itu dikatakan bukti geologi. Bukti yang ketiga, bukti fosil. Apa itu fosil? Fosil ni yang ditemui ialah fosil haiwan, iaitu dinosaur pada zaman Jurasik. Jumpai di mana? Ada jumpa di Amerika Utara, di kawasan ini. Ada jumpa di Amerika Selatan, fosil dinosaur dijumpai. Ada juga dijumpai di China, di kawasan ini. Macam mana boleh ditemui fosil yang sama? Sedangkan tempatnya adalah berjauhan. Jadi dibuat andaian, betul lah dikatakan bahawa dunia ini dulu satu daratan. Jadi dinosaur tadi dia boleh berada di mana-mana, berpindah dari tempat di Amerika Selatan, di Amerika Utara ataupun di China. Maknanya dia kawasan yang sama saja. Itu menunjukkan bahawa dunia dulunya adalah hanya satu daratan. Ini Jurasik. Ini antara haiwan-haiwan yang ditemuilah dalam bentuk fosil yang digambarkan zaman Jurasik. Siapa yang tengok cerita dinosaur, nampaklah berbagai-bagai jenis dinosaur. Berbagai-bagai spesies yang digambarkan. Gambaran itu adalah berdasarkan kepada fosil yang ditemui. Bukti yang seterusnya ialah bukti paleomagnet. Apa maksud paleomagnet? Iaitu berkaitan dengan perubahan kedudukan kutub utara. Baik, kutub utara dia berubah sejauh 21,000 kilometer dari sebelah barat Amerika Utara ke sebelah utara Asia. Jadi fenomena ini berlaku pada zaman Prakambrian, pada zaman dinosaur tadi sehinggalah ke pertengahan Tersier. Jadi perubahan ini dikatakan berlaku kerana kedudukan tempat itu pada awalnya pada satu tempat yang sama. Tapi bila dia berlakunya hanyutan, maka arah itu sudah berubah. Dan perubahan itu berlaku sehingga sejauh 21,000 kilometer.
Jadi Asia dan Amerika Utara dulu sebenarnya satu tempat yang sama. Itu maksud dia. Ini gambaran yang ditunjukkan. Kedudukan pada 600 juta tahun yang lalu. Kemudian sudah beralih kepada kedudukan sekarang, iaitu perubahan itu berlaku 21,000 kilometer. Jadi asalnya dulu dekat. Kutub utara. Ini masih lagi menunjukkan bukti paleomagnet. Kutub utara dahulu di sini. Kutub utara sekarang sudah beralih ke sini. Sudah berlaku. Sudah nampak anjakan dia. Anjakan sebanyak 21,000 kilometer. Yang ini digambarkan dalam bentuk bumi. Kutub utara dulu di sini. Yang warna titik merah. Kutub utara sekarang yang berada pada titik kuning. Sudah berlaku. Ada perbezaan dia. Bukti yang seterusnya ialah bukti oceanic ataupun bukti lautan. Apa dia bukti lautan? Bukti yang berkaitan dengan bahan sedimen, iaitu jenis tanah dan batuan yang mana ditemui di Lautan Pasifik dan juga di Lautan Atlantik. Sedangkan kawasan lautan ini tidak berada tempat yang sama, tetapi bahan sedimen yang ditemui adalah sama jenis. Ini yang dikatakan juga bahawa kawasan ini dulunya satu saja, sekali saja. Contohnya lebih kurang sama dengan batuan tadilah. Keadaan ini disebabkan oleh perluasan ataupun perebakan dasar laut yang mana akhirnya memisahkan kedua-dua lautan tersebut. Dalam bentuk peta yang lebih jelas, Lautan Atlantik duduk di berhampiran dengan Amerika. Pasifik duduk di sebelah kita, Asia. Tetapi sedimen yang ditemui, mendapan laut zaman Jurasik ditemui di Atlantik dan di Pasifik ini sama. Jadi di situlah dibuat andaian bahawa dulu bumi ini satu saja dan dikelilingi oleh satu laut saja. Sebab itu, mendapan yang dijumpai sama ada di Atlantik ataupun di Pasifik adalah sama. Ini adalah bukti terakhir. Jadi itu saja untuk tajuk hanyutan benua. Jadi cikgu harap anak-anak jelas tentang tajuk hanyutan benua, salah satu daripada proses endogenik yang berlaku. Dan cikgu akan berikan latihan dalam bentuk kuisi. Baik, itu saja. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.